Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah modul live AQL live Quranic Literasi yang diguna untuk pembelajaran Al-Quran di Singapura. Nah, saya nak tanya-tanya di madrasah separuh masa ya, kerana berbeza dengan nanti ada madrasah yang sepenuh masa. Okey, saya nak tanya Ustaz terkait dengan dia punya metode tu dalam belajar. Dalam di introduction-nya, lepas tu ini adab tak perlulah, kita dah faham. Okay, next. Nah di habit ini kan, yang ini kan adab ya. Proses, ini proses apa nih? Coba boleh tengok yang ini nombor ni. Nombor 1, 2, 3. 1, 2, 3 ini menunjukkan proses dan etiket dalam mempelajari Al-Quran. Oh, proses dan etiket. Macam mana dia punya proses? Pembelajaran. Okey. Pertama, untuk membetulkan niat. Kedua, untuk menghormati ilmu dan orang-orang yang berilmu. Ketiga, menjadi bertingkah laku yang baik. Yang keempat, bersihkan diri dan sentiasa berada dalam keadaan bersih atau berwuduk. Kelima, serius dalam menimba ilmu. Dan keenam, selalulah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk keberkatan dan panduan serta kesabaran dalam mencari ilmu. Okey, itu adalah etik ya. Ya. Okay, next sekarang kita ke macam mana habits ya. Daripada membaca Al-Quran ini macam proses ya, macam mana belajar buku ini, betul tak? Betul. Jadi ini adalah habits atau kebiasaan-kebiasaan bagi pembelajar Al-Quran. Okey. Nombor 1. Jadi ini merangkum untuk semua. Ini untuk semua ya. Jadi ini kebiasaan-kebiasaan yang dianjurkan. Nombor 1, baca apa yang sudah diajarkan secara terus-menerus dan berdoa kepada Allah. Kedua, mengulang apa yang sudah diajar sebelum dan sesudah pelajaran yang akan datang. Ketiga, membaca secara kuat atau dengan keras setiap hari daripada 10 minit hingga ke 15 minit. Keempat, berkongsi dengan orang lain sekurang-kurangnya apa yang telah kamu pelajari. Okey, itu masih cara ya. Sekarang yang di bawah tu apa? Di bawah ini adalah literacy guidelines explain. Berarti penjelasan tentang literacy guidelines, iaitu kemahiran membaca. Okey. Tulisannya agak ni. Okay, dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau 1 berarti sangat memerlukan panduan atau pedoman. Jadi kurang bagus ya. Can be improved, berarti boleh diperbaiki maksudnya. Jadi masih bagus sedikit. Yang ketiga, memenuhi target. Learning outcome. Yang keempat, melebihi target pembelajaran. Yang kelima, jauh melebihi target. Jadi ini adalah rating atau pemarkahan ya, daripada 1 hingga 5. 1 yang terkurang, 5 yang terbaik. Okey. Next, macam mana ustaz ni mengajarkan AQL ni untuk pelajar-pelajar ataupun murid di sana? Okey. Example je, contoh je. Okey, kalau di modul 1 iaitu daripada A sampai 9, daripada exercise 1 atau latihan 1 sampai 9. Macam mana cara baca dia? Apa? Ini kerana saya memang biasa dengan qiraati, saya akan masukkan qiraati, metode qiraati seperti ini contohnya. Abatasa. Dan murid disuruh ikut dan mereka akan baca, tapi oleh kerana waktu mengajar sangat singkat, jadi saya akan menyuruh mereka membaca 1 atau 2. Contohnya, mereka kalau boleh membaca ni bata'a, ta'aba. Dan bagi saya itu sudah menunjukkan mereka sudah ingat dan kenal, dan saya akan alihkan
ke halaman sebelah. Dan ini berterusan sampai ke satu halaman. Contohnya di halaman ini. Saya mengajarkan jahaha. Ketika sebutannya kurang tepat, terutama yang biasanya di huruf ha, nah maka saya akan menyuruh mengulang kembali. Ketika setelah mengulangnya masih kurang, kita akan berhenti di situ untuk belajar untuk menyambung semua pembelajaran di minggu hadapan. Okey, yang di bawah ni dia punya markah Dan di apa? sini pemarkahan, ya makanya kalau saya letak di sini, kalau misalnya kata dapat membaca dengan baik, saya akan letak di sini. Kerana lebih baik kita letak di sini di pertengahan, kerana ini semua masih peringkat asas. Kita tidak mau memberikan harapan yang berlebihan. Okey. Dan ketika pelajar tidak mampu untuk baca, saya akan letak di sini. Boleh baca, tapi boleh diperbaiki. Mesti diulang. Mesti diulang. Dan pengulangan hanya boleh buat 2 kali. Minggu depan ulang lagi. Kalau misalnya kata tidak boleh lagi, ulang sekali lagi. Nah, ketika yang ketiga kali tidak boleh, kita akan alihkan juga, tapi dengan catatan ini harus diulang lagi setiap minggu sampai dapat. Okey. Kita akan cari jalan cara untuk menerangkan bagaimana sebutan huruf ini disebut dengan baik, dengan tepat. Okey, ini berarti sama ya. Ini sampai Sampai modul 1 sampai ke 2 pun sama. exercise 9. Oh, ada exercise ya. Ya, di sini exercise 9. Nah, di sini ketika siswa sampai di sini, sudah diharapkan mereka dah boleh membaca A sampai Ya dengan baik dan benar. Dah faham ya. Tepatnya, sudah faham, dah kenal. Tetapi sekiranya di sini masih ada huruf yang tidak sempurna, kita ulang semula. Ulang semula sampai 3 kali. Ketika 3 kali tidak berjaya juga, kita akan buat catatan. Suruh dibulatkan huruf-huruf yang tidak dapat disebut dengan baik dan diingatkan untuk sebut. Sekiranya bertemu lagi, kita akan sentiasa mengingatkan. Okey, terus ini modul 1. Jadi di sini masih modul 1, di sini kita terangkan apa tujuan ini, untuk membezakan huruf-huruf yang bunyinya hampir sama. Jadi sekiranya mereka dapat membaca dengan baik, mereka dapat membezakan bunyi huruf-huruf yang hampir sama tapi berbeza, kita akan pindahkan. Nah, di sini kita perkenalkan, kita jelaskan apa ini ya. Ini syllables dalam bahasa Arab. Okey, syllables yang A, I, U tu syllables. So kita terangkan dan kita jelaskan bahawa setiap huruf ini harus sama. Apapun bunyinya, makhrajnya tetap sama, tidak berubah. Di sini tetap syllables tapi sudah bercampur aduk. Dan di sini kita memastikan mereka kenal di mana satu A, di mana satu bunyi I, di mana satu bunyi U. Nah, setelah lancar, mereka akan diajar mengeja. Jadi setiap kali jadi tidak digalakkan baca impromptu, kita harus mengeja dulu, lihat hurufnya, lihat barisnya, baru dieja. Nah, ini kita baca pelan-pelan. Fi, su, ti. Fi, su, ti. Gitu. Jadi untuk melancarkan sebutan. Jadi berterusan. Nah, sebenarnya ini kita akan memberitahu murid, ejaan dibuat di luar kelas. Dan ketika ini harus baca langsung. Kalau ini mengeja pun kerana tidak pasti, itu dibuat di dalam hati. Okey. Nah, begitulah. Nah, di sini diterangkan tentang bacaan panjang ataupun bacaan mad asli. Jadi kita terangkan berapa harakat. Jadi mereka sudah dapat bezakan bacaan pendek dan panjang di modul 1. Ya? Oh, dah ada yang matnya itu dah ada. Mat sudah masuk. Jadi kita terangkan. Jadi kita terangkan ni bacaan panjang. Kita tidak memberikan nama tajwid kerana masih baru kan. Jadi kita cuma nak memastikan mereka tahu membezakan yang mana pendek dan panjang. Nah, di sini bacaan ini madlin. Kita terangkan madlin, bunyi diphthong atau madlin. Jadi mereka tahu ada bunyi compound sound. Compound sound. Nah, jadi dah mula pendek, panjang dan compound sound. Nah, di sini diterangkan bahawa mereka akan membaca apa yang sudah dipelajari sebelumnya. Jadi mereka harus tahu yang mana panjang, yang mana pendek, yang mana compound sound dan diphthong. Begitu juga dengan ini, sama. Di sini kita dah mula belajar tanwin. Tanwin fathatain, kasratain, dhammatan. Jadi mereka nak belajar lagi. Makanya kalau mereka dapat belajar cepat, belajar laju. Laju di modul 1 ini. Di sini
praktek apa sudah dipelajari, iaitu tanwin. Nah, di sini diperkenalkan sukun. Lihat di modul 1 mereka dah dikenalkan dengan semua syllables panjang dan pendek, dan juga tanda-tanda baca, sukun dan seterusnya tasydid. Nah, kemudian dibacalah apa yang sudah dipelajari. Jadi di sini mereka sudah harus kenal mana satu sukun dan cara-cara membunyikannya. Di sini juga lagi satu, di sini juga gitu. Nah, di sini kita terangkan bahawa semakin hari semakin panjang. Jadi mereka akan terasa selesa, tidak takut kerana sudah yakin dapat membaca. Jadi sepanjang ini pun dapat dibaca. Nah, di sini kita terangkan tentang ini apa tu? Idgham Syamsiyah dan Qamariyah. Ya, jadi mereka tahu bagaimana kalau bertemu dengan alif lam yang berjumpa dengan huruf Syamsiyah dan Qamariyah, bagaimana cara membacanya. Kan? Demikianlah selesainya buku modul 1. Jadi